Jadi pada pagi ini juga, Rampai Pagi tidak ingin melepaskan peluang ini untuk bersama akan informasi yang akan kita kongsikan bersama, iaitu mengenai dengan Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara 1444 Hijriah. Tentu sekali kita akan bersama dengan seorang narasumber kita yang akan menjelaskan ataupun memberi pencerahan mengenai dengan sambutan Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj bagi peringkat negara tahun ini. Baik, Alhamdulillah kita akan lebih lanjut bersama dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Mahyana binti Pehensi Raja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya, Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Assalamualaikum Ustazah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Syukur Alhamdulillah. Ya. Baik, seperti dikongsikan oleh Iskandar tadi ya, di mana untuk tahun ini alhamdulillah kita ni diberi kesempatan, insya-Allah akan sama-sama dapat kita ni mengikuti Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara 1444 Hijrah. Dan dengan itu mungkin dapat Ustazah kongsikan mengenai dengan pengisian acara majlis yang bakal berlangsung tersebut. Terima kasih Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terlebih dahulu mewakili pihak Kementerian Agama ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB sering memberi peluanglah kepada Kementerian Agama untuk mempromosi majlis-majlis sambutan hari-hari kebesaran Islam. Berbalik kepada soalan Amar tadi, masa ini persiapan giatlah sedang giat dibuat. Jadi untuk pengisian majlis sambutan hari-hari kebesaran Islam ada beberapa atur cara telah diaturkan, iaitu antara pengisiannya ialah untuk memulakan acara ialah bacaan ayat suci Al-Quran dan kesimpulan makna. Kemudian akan ada persembahan salawat Ibrahimiyah daripada yang akan dipersembahkan oleh pengendali-pengendali bersama. Kemudian kita ni akan ada ceramah khas, satu ceramah khas, dan juga kita ni ada sesuatu yang special sedikit, iaitu persembahan khas, iaitu sebuah sketsa. Masya Allah. Sketsa yang akan melihatkan yang bertajuk sembahyang meraih redha Allah. Ada berkaitan sedikit dengan tema lah. Dan kita ni juga ada jualan buku-buku, buku-buku tempatan. Hari-hari kebesaran Islam menjadikan membuka platform untuk buku-buku tempatan menjual produk-produk mereka pada hari tersebut. Pada hari tersebut sahaja. Hari tersebut ya. Baik, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Baik, terima kasih Yang Mulia Ustazah ya dengan mukadimah dan juga penjelasan di awal pertemuan kita ini. Jadi kita ingin mengetahui pula sebagaimana yang difahamkan ya, pada setiap majlis ada tema tersendiri ya, seperti yang juga dinyatakan oleh Yang Mulia Ustazah, itu bergantung pada temanya, maka begitulah sketsanya ya. Jadi untuk tahun ini apakah tema bagi majlis sambutan Isra' dan Mi'raj bagi peringkat negara pada tahun ini? Silakan Yang Mulia Ustazah. Terima kasih. Tema untuk Isra' Mi'raj iaitu bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih redha Allah. Panjanglah sedikit. Panjang sedikit. Kerana kita ni berapa tahun ni menghadapi ujian. Betul. So tajuk yang macam inilah kita ni highlight lah. Okey, tema ni walaupun ia panjang, tapi sebenarnya ia cuma ia akan memberitahu kita ni di apa yang perlu kita ni buat bila menghadapi ujian. Ada 4 perkara yang disebutkan di sana, iaitu bersabar. Artinya di dalam menghadapi ujian kita ni mesti mengawal emosi, tenang dalam menghadapi ujian. Kemudian yang kedua, berikhtiar. Dalam keadaan suasana emosi yang tenang, kita ni boleh berfikir bagaimana mencari jalan untuk menghadapi ujian. Betul. Kemudian setelah kita ni mencari jalan, berusaha, kita ni bertawakal. Bertawakal itu bukan saja berserah kepada Allah Ta'ala. Memang kita ni menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi bertawakal supaya kita ni bersiap apa yang akan jadi hasil daripada usaha kita ni itu. Jangan terlampau high expectation dan jangan juga terlampau kecewa bila indah mencapai. Kemudian yang terakhir sekali ialah berdoa. Memanglah setiap kita ni yang buat itu
kita ni mesti mengharap kepada belas kasihan Allah Ta'ala. Supaya memperkenankan apa yang kita ni hajati. Dalam apa jua yang kita ni buat, kita ni adalah tertakluk kepada keridaan Allah Subhanahu Taala. Kita ni tidak boleh lari daripada keridaan Allah Subhanahu Taala. Jadi bagaimana kita ni memperolehi? Kita ni mesti cari, bukannya kita ni duduk menunggu, mesti dicari keridaan Allah Subhanahu Taala. Adapun cara untuk mencari keridaan Allah Taala itu banyak. Salah satunya ialah tentulah kita ni mestikan mentaati perintah Allah Subhanahu Taala dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah yang paling utama ialah kerana ia akan dipertimbangkan mula-mula sekali waktu di akhirat nanti ialah mendirikan sembahyang. Solat. Solat. Tadi hendaklah mendirikan sembahyang dan untuk menyembahnya. Mendirikan sembahyang ini bukan waktu susah. Tapi semasa kita ni senang, sebelum susah, kita ni sudah bersedia. Macam kita ni mengimpun duit untuk kegunaan masa susah. Ayatah. Betul. Untuk berhadapan dengan Allah, ayatah sembahyang itu. Bagi orang yang menjaga sembahyang ini, mereka akan sentiasa merasa tenang. Terutama bila ditimpa dengan masalah. Kenapa tu? Kerana kita ni tidak bersendirian. Allah sentiasa bersama kita ni. Orang yang sembahyang disaksikan oleh Allah Ta'ala. Orang sembahyang dilihat oleh Allah Ta'ala. Malah para malaikat pun juga turut melihatnya. Jadi kalau kita ni meninggalkan sembahyang, seolah-olah kita ni meninggalkan Allah. Jadi bagaimana kita ni akan mendapat redha Allah kalau kita ni meninggalkan Allah? Berpaling maksudnya. Kalau kita ni berpaling. Jadi Allah macam kita ni juga. Kalau orang dah ingat kita ni pun lupa je orang itu kan. Mungkin Allah tidak akan melupakan kita ni lah. Tapi umpamakan saja tu. Kita ni takut Allah lupakan kita ni. Jadi kerana itu janganlah sekali-kali kita ni sengaja meninggalkan sembahyang. Rasionalnya mungkin itu dari segi dari sudut keagamaan, dari sudut rasional akal, kita ni tidak akan memperolehi apa-apa kalau kita ni tidak berbuat apa-apa untuk mencapainya. Itulah maksud tema kita ni. Baik, cukup menarik dan juga cukup padat pengungsian kita ni. Temanya memang berkaitan juga dengan kehidupan kita ni. Apatah lagi 3 tahun ni. 3 tahun kita ni sudah pun sama-sama menghadapi ujian dan sebagainya. Dan ujian ini bukanlah hanya setakat bagi kita ni saja, tapi seluruh dunia merasai beban berkenaan. Alhamdulillah dengan adanya kita ni sama-sama bersabar, apapun juga perintah-perintah, undang-undang yang dikeluarkan, kita ni patuhi dan juga dari sana kita ni berikhtiar. Dan bila sudah kita ni berusaha sama-sama, kita ni bertawakal dan akhirnya kita berdoa juga, alhamdulillah. Dan negara Brunei Darussalam juga, Iskandar dan juga Ustazah dijadikan contoh daripada negara-negara Islam sendiri, kerana kita sentiasa mengutamakan agama Islam tersebut di dalam kehidupan seharian kita ini. Walaupun ada di antara kita ni tidak terkecuali di negara kita ni sendiri yang mulia Ustazah dan juga Ammar kita ni ada sebahagiannya kehilangan insan tersayang akibat daripada kesan pandemik yang baru saja melanda kita seluruh dunia lah. Jadi itu dengan adanya kita ni senantiasa mengharapkan belas kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebanyak memberikan kita ni kekuatan Betul. Melalui dengan sembahyang kita itulah cara paling mudah. Alhamdulillah. Cukup menarik dengan tajuknya Ustazah. Baik, Ustazah, untuk tahun ini kebiasaannya bila ada majlis sambutan Isra' dan Mi'raj ini, kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemik lah khususnya akan adanya juga anjuran kerjasama daripada kementerian-kementerian lain. Untuk tahun ini mungkin dapat dikongsikan lebih lanjut. Majlis Hari-Hari Kebangsaan Islam ni memang selalu menjemput sektor-sektor yang lain untuk turut bekerjasama. Untuk bekerjasama. Jadi salah satu majlisnya ialah Isra' Mi'raj. Jadi pada tahun ini Kementerian Agama akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan juga ada kelainannya pada tahun ini kita menjemput sektor iaitu government link sector yang bukan kerajaan.
Dan tahun ini kita menjemput PDS Abetua, Sdn Berhad. Sektor swasta. Sektor swasta. Ya. Dan juga kita ni menjemput Pediko. Mungkin orang belum sering mendengar Pediko. PDS barangkali setiap korban orang korban tu. Pediko mungkin jarang orang mendengar, iaitu syarikat yang mengendalikan mengenai dengan penanaman padi. Penanaman padi. Ya, baik. Alhamdulillah telah pun dikongsikan ya. Dan juga ada sebuah lagi di bawah Kementerian Hal Agama, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Maksudnya semua seluruh negara. Apa tu? Jabatan Halal Masjid. Jabatan Halal Masjid dijemput Merangkumi secara khusus, secara khusus untuk mewakili Kementerian Agama turut bekerjasama. Ya, baik. Jadi Ustazah ya, terdapat acara iringan ya, iaitu Majlis Sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara pada tahun ini ya. Jadi bolehkah Ustazah kongsikan ataupun memberikan kepada masyarakat, orang ramai di luar sana, apakah acara iringan tersebut yang mulia Ustazah? Ya. Bagi Isra Mi'raj ini, kita ni tahu fokusnya adalah sembahyang. Jadi pada untuk Majlis Isra Mi'raj ini, salah satu acara iringan yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun, mungkin lebih daripada 5 tahun. Pada tahun ini kita akan mengadakan bengkel kesempurnaan sembahyang. Bengkel ini menyasarkan pegawai dan kaki tangan kerajaan dari berbagai peringkat, khususnya yang bukan berlatar belakang pengetahuan pendidikan agama. Itu difokuskan. Dan pada tahun ini fokus bengkel kesempurnaan sembahyang ialah sembahyang berjemaah. Ya, sebenarnya bengkel ini sudah diadakan beberapa siri dan banyak antaranya sembahyang qasar pernah, kemudian sembahyang waktu dalam perjalanan penerbangan, sembahyang di hutan waktu riabah, kemudian sembahyang jenazah, sakit, semua jenis-jenis sembahyang, jenis-jenis cara-cara sembahyang dalam keadaan yang tertentu dibawakan pada tiap-tiap tahun yang berlainan, dan pada tahun ini memfokuskan sembahyang berjemaah. Baik, untuk seterusnya mungkin ada yang tidak berkesempatan ni tadi Ustazah mendengarkan, menyaksikan awal mengenai dengan Majlis Sambutan Isra dan Mi'raj untuk peringkat negara tahun ini. Mungkin dapat dikongsikan sekali lagi bila dan juga di mana. Okey. Pada tahun ini Majlis Sambutan Isra Mi'raj jatuh pada hari Sabtu 18 hari bulan Februari 2023, dan majlisnya insya-Allah akan diadakan pada di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Baik, dan mungkin ada di antara penonton kita ni yang merasa kurang jelas tadi mengenai dengan yang akan diadakan bengkel itu. Mungkin dapat yang mulia Ustazah jelaskan tempat venue-nya ataupun lokasinya di mana tu? Setakat ini masih dalam perancangan. Selalunya kami akan mengadakan majlis bengkel ini di luar daerah, di luar daerah, dan mencari tempat-tempat yang strategik, tempat-tempat yang yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan fokus, misalnya sembahyang berjamaah tu di mana, di mana boleh kita ni mengaplikasikan sembahyang berjamaah, kemudian bagaimana susunan makmum dan imam, bagaimana susunan saf, itulah tujuannya. Dan tempatnya masih lagi di dalam perancangan. Untuk mencari. Biasanya, berapa hari ianya diadakan tu yang mulia Ustazah? Pada lazimnya kita paling lama 4 hari. 4 hari ya. Biasanya kalau di pusat dakwah kan biasanya mengambil 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kemudian Sabtu adalah penyampaian sijil dan juga yang seumpamanya. Jadi ini 4 hari sahaja. Tertakluk kepada berapa banyak peserta dan pengisiannya. Macam tahun lepas kami mengadakan mengenai sembahyang jenazah, jadi kami membuat di Temburong. Jadi sambutannya macam mana yang mulia? Alhamdulillah, sebenarnya ia limited. Pasalnya permintaan ramai lah. Pasalnya namanya bengkel, setiap orang tu mesti di groom, dilihat pencapaiannya. So anda boleh ramai. Soalnya dalam lebih
dalam 30 ke 50 Ya. orang. Jadi apakah peserta-peserta itu cuma memang tergolong daripada orang kita yang memang sudah, maaf saya sebut ya, dilahirkan beragama Islam ataupun saudara baru kita, para mualaf kita. Okey, saudara alhamdulillah. mualaf Terima kita. kasih, menarik Ya. soalan itu. Ya. Kami bukan saja memfokuskan orang yang sudah beragama Islam, dan juga, kami juga akan membawa golongan mualaf dan juga yang bukan Islam. Misalnya untuk dorang mengenali, Walaupun mereka belum memeluk agama walaupun Islam. belum Islam, Masya kalau Allah. dorang dibukakan, Akan diterima. diterima. Kalau dorang kan melihat, ikut serta, diterima tanpa syarat. Dorang boleh melihat. Diterima. Jadi dan Apalagi kita tidak ini, memaksa. ya, Dorang tajuknya- membuat, melihat ya. saja. Apalagi ini tajuknya akan dibawakan nanti mengenai dengan solat, mengenai dengan sembahyang. Ya. Okey. Dan juga bagi yang berminat, tadi telah pun dikongsikan oleh Ustazah tadi bagi yang berminat untuk mengikuti acara iringan ini nanti, bagaimana? Pada lazimnya kita akan membukakan, mengoffer kepada kementerian-kementerian. Kita ni ada berapa belas kementerian, so kita ni akan mengoffer dorang mengantar sekurang-kurangnya 2 orang, seorang lelaki dan seorang perempuan. Ya. Kemudian kita ni akan membukakan kepada, misalnya kalau dibuat di kampung-kampung, kita ni akan mengoffer kepada penduduk kampung untuk ikut serta, Islam dan bukan Islam juga ikut serta. Jadi begitulah caranya. Jadi hanya diwar-warkan hanya secara fizikal. Mungkin ada juga daripada pihak Kementerian Hal Ehwal Agama sendiri mungkin mengkongsikan secara digital itu nanti, Ustazah? Setakat ini belum ada. InsyaAllah akan dipertimbangkanlah barangkali. Kerana ia banyak praktikal, jadi memerlukan set-setnya. InsyaAllah. Ya. Kami akan, Baik. insyaAllah. Jadi kembali kita kepada nanti majlis sambutan Isra dan Mi'raj yang akan kita yang akan kita insya-Allah kita sambut bersama ini bagi peringkat negara tahun 1444 Hijriah ini yang mulia Ustazah ya. Jadi harapan dan juga saranan mewakili daripada yang mulia Ustazah, silakan boleh menyampaikan kepada masyarakat di luar sana, silakan. Terima kasih. Pertama sekali, sebenarnya Majlis Hari-Hari Kebesaran Islam ini, walaupun ada jemputan dan walaupun Dewan Ketani Terahat, kita ini mengalu-alukan orang ramai untuk ikut serta di dalam untuk menghadiri majlis itu. Kemudian kepada para jemputan ataupun orang ramai yang ingin datang, hendaklah menjalani ART di rumah masing-masing dan mendownload dalam aplikasi Blue Health. Seperti mana lazimnya lah. Kemudian sesiapa yang merasa kurang sihat, dinasihatkan untuk tidak hadirlah dalam acara ini. Sudah tentunya pihak Rustia mengharapkan majlis ini berjalan dengan lancar dan juga mengharapkan orang datang dan juga orang yang melihat di kaca TV mengambil iktibar apa yang ada dipersembahkan di dalam majlis itu nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah ya. Baik, kita khususnya daripada Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah di atas perkongsiannya, apatah lagi dalam memberi informasi mengenai dengan secara detail secara jelas mengenai dengan majlis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun ini, iaitu tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan dengan apa yang Tani rancang ini, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan berjalan lancar ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Yang Mulia Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.